Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur hari ini Tuhan kembali lagi kasih kita kesempatan untuk datang di bait-Nya, untuk menyembah Tuhan, untuk memasyurkan nama Tuhan. Mari setiap kita boleh sama-sama mempersiapkan hati kita untuk kasih yang terbaik buat Tuhan, untuk kita berikan yang terbaik buat Tuhan karena Tuhan sudah memberi terlebih dahulu yang terbaik buat kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala, kita saat teduh. Bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bersyukur buat kehadiran-Mu di dalam setiap pribadi lepas pribadi. Bersyukur karena Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau mau terima kami apa adanya. Di dalam keberdosaan kami, di dalam ketidaksempurnaan kami, Tuhan mau datang membasuh setiap dosa kami. Tuhan mau menerima kami dengan apa adanya. Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk ketika kami datang di hadirat-Mu, kami tidak hanya memuji dengan mulut kami, tapi ajar kami untuk memuji dengan hati kami. Biar setiap ibadah kami bukan hanya sekedar rutinitas belaka, tapi ajar kami untuk setiap ibadah kami, setiap minggu, bahkan setiap hari, sungguh kami bawa dengan hati yang penuh kerinduan akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan di hari ini. Kami mau Tuhan yang senantiasa berkati setiap pribadi lepas pribadi. Kami mau diisi dengan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat segalanya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita mau bawa korban syukur yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita angkat pujian ini. Ku bawa korban syukurku. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. kembali kita angkat pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur sebab Tuhan baik.
sebab Dia Allah yang baik, Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita mau puji Tuhan kita mau agungkan namanya, karena Dia sudah terlalu amat baik dalam hidup kita. Mari kita puji Tuhan dengan pujian Biar Bumi Akan Berlalu, sebab Dia Allah yang setia bagi setiap kita. Mari kita bertepuk tangan, kita puji nama Tuhan. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan berguncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Kembali kita akan pujian ini dengan sukacita. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan berguncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, Yesus, katakan. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Amin. Rindu semua orang. Ini kerinduan kami Tuhan. Amin. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Terima kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biar hati kita seperti tanah yang subur, yang dialiri oleh berkat firman Tuhan, sehingga kita boleh bertumbuh berbuah di dalamnya. Kita angkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk ditanam kebenaran. Biar hati kami senantiasa seperti tanah yang kering. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Jemaat Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. 还没有进入话语之前，我们进入祷告。 Tuhan, kami menghampiri Engkau, 主，我们接近你， kami mohon pimpinan dan belas kasihan Tuhan, 我们盼望你的教导， agar Tuhan menolong kami dan memampukan kami mengerti firman Tuhan, 能够帮助我们明白你的话语， dan terlebih kami boleh dimampukan untuk mengerjakan dalam hidup beriman kami hari lepas hari. 我们每一天所做的，用我们的信心来做。 Pimpinlah kedua hamba-Mu ini menjadi alat yang menyenangkan akan hati 将 Tuhan. 两个妇人交在你手中，成为你流通的管子。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 各位弟兄姐妹们，早安！ Mari kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 30. 我们来看创世纪第30章。 Sebagaimana tema yang diberikan kepada saya, memperoleh berkat dengan cara tidak terduga. 给我的主题就是我得到了意外的恩典。 Saya akan membacakan bagian Alkitab dari Kejadian 30 ayat 25 sampai ayat 36 dalam bahasa Indonesia saja. 我们来看创世纪30章，从25到43节单单用印尼语来读。 Kejadian 30 ayat 25. Setelah Rahel melahirkan Yusuf, berkatalah Yakub kepada Laban, "Izinkanlah aku pergi, supaya aku pulang ke tempat kelahiranku dan ke negeriku. Berikanlah istri-istriku dan anak-anakku yang menjadi upahku selama aku bekerja padamu, supaya aku pulang, sebab engkau tahu betapa keras aku bekerja padamu." Tetapi Laban berkata kepadanya, "Sekiranya aku mendapatkan kasih-Mu, telah nyata kepadaku bahwa Tuhan memberkati aku karena engkau." Lagi katanya, "Tentukanlah upahmu yang harus kubayar, maka aku akan memberikannya." Sahut Yakub kepadanya, "Engkau sendiri tahu bagaimana aku bekerja padamu dan bagaimana keadaan ternakmu dalam penjagaanku. Sebab harta milikmu tidak begitu banyak sebelum aku datang. Tetapi sekarang setelah telah berkembang dengan sangat, dan Tuhan telah memberkati engkau sejak aku berada di sini. Jadi, bilakah dapat aku bekerja untuk rumah tanggaku sendiri?" Kata Laban, "Apakah yang harus kuberikan kepadamu?" Jawab Yakub,
Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. Aku mau lagi mengembalakan kambing dombamu dan menjaganya, asal engkau mengizinkan hal ini kepadaku. Hari ini aku akan lewat dari tengah-tengah segala kambing dombamu dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. Dan kejujuranku akan terbukti di kemudian hari apabila engkau datang memeriksa upahku. Segala yang tidak berbintik-bintik atau berbelang-belang di antara kambing-kambing dan yang tidak hitam di antara domba-domba, anggaplah itu tercuri olehku. Kemudian kata Laban, baik, jadilah seperti perkataanmu itu. Lalu diasingkannyalah pada hari itu kambing jantan yang bercoreng-coreng dan berbelang-belang dan segala kambing yang berbintik-bintik dan berbelang-belang. Segala yang ada warna putih pada badannya, serta segala yang hitam di antara domba-domba. Dan diserahkannyalah semua itu kepada anak-anaknya untuk dijaga. Kemudian Laban menentukan jarak 3 hari perjalanan jauhnya antara dia dan Yakub. Maka tetaplah Yakub mengembalakan kambing domba yang tinggal itu. Nah, saudara, sesuai tema yang kita bahas hari ini, memperoleh berkat yang tidak terduga. 我们知道的主题就是我们所得到的是意外的恩典。 Artinya, ada berkat-berkat yang tidak terpikirkan, 意思是有一些恩典我们完全没有想到， yang kita tidak terprediksi, yang kita tidak menyangka, dan kita memperolehnya. 我们没有预算到，但是我们能够得到。 Sebetulnya kalau kita melihat contoh dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru itu, kita menemukan begitu banyak sekali contoh-contoh berkat tidak terduga itu tapi Tuhan berikan. 如果我们从圣经旧约跟新约来看，有很多神的恩典是我们意想不到得到的。 Dari kisah Abraham dan kisah Yusuf, Yusuf dijual oleh saudaranya di penjara, kemudian dia menjadi orang yang hebat. 我们从亚伯拉罕到又是他被卖，他成为一个很伟大的人。 Termasuk di dalam perjanjian baru itu seperti Tuhan itu memberi makan dengan 5 roti 2 ikan. 好像在新约我们看到耶稣用5饼2鱼， Bartolomeus yang buta dan kemudian disembuhkan. 还有一些那些这个瞎子能够看见被医治， Dan begitu banyak lagi yang lain. 还有很多很多的事情。 Dan mereka itu memberikan respon yang berbeda-beda. Sebagian itu mereka takjub. 因为他们都很惊讶，他们都有很好的反应。 Nah, jadi saudara, dalam setiap pengalaman iman itu sebetulnya kita mesti memberikan sebuah respon yang benar. 所以我们在这信心的道路上，其实我们要有正确的回应。 Minimal kita belajar sesuatu dan membuat kita itu mestinya semakin mengenal Tuhan. 所以我们要从这恩典当中，我们学了一些，更认识我们的神。 Saudara, di Inggris ada seorang yang bernama Jus Muller. 我们知道，在英国有一个叫做莫勒的， Dia adalah seorang pengelola panti asuhan. 他是一个在开创这个孤儿院。 Ketika kondisi panceklik, saudara, dia kesulitan untuk menghidupi 200 anak panti asuhannya. 当 Saudara. 他有在这个养育这个200个孤儿有困难的时候， Kemudian Jus Muller ini mencoba berdoa, menyebut beberapa nama orang-orang kaya di gerejanya, saudara. 所以他就在这个祷告当中诉说一些比较有钱的人在教会里面， Agar Tuhan itu memberikan pertolongan kepada mereka melalui orang-orang yang di sekitar, 好 saudara. 像神能够透过这些人来帮助他。 Kemudian tidak lama, berapa minggu kemudian, saudara, ada seorang datang itu mengetok pintu, saudara. 但是我过了不久，有一个人来敲门， Orang itu mengatakan dan ketemu dengan Jus Muller dan dia mengatakan dibawa 1 tas uang pound sterling, saudara. 他说我有带一袋就是英镑， Dan dia mengatakan bahwa uang ini saya serahkan kepada kamu, kamu simpan di bank, kamu cukup menggunakan bunganya saja untuk menghidupi 200 anak di panti asuhan itu. 他说你把这些钱放在银行，拿他的利息就住过来养育这些200个孤儿。 Saudara, Jus Muller itu begitu kaget, dia terheran-heran, saudara, dan dia takjub. 所以我们知道穆勒他觉得很奇怪，也很惊讶。 Kemudian dia berkata kepada orang itu, boleh tidak ditunda sekitar seminggu dulu. 他说你可以把它再延迟在1个星期。 Saudara, orang yang bawa uang terheran, kenapa? Dia bertanya terheran, ada apa? 所以那个带那个英镑来，他
觉得很奇怪，他问他为什么？ Saudara, dia menceritakan, dia bilang saya memang dalam pergumulan yang sulit. Saya berdoa menyebut nama-nama berapa orang. Saya takut sekali kalau doa saya ini memaksa Tuhan. 所以他说，我其实向上帝祷告有几个人，但是好像我正在强迫上帝。 Boleh nggak Bapak bawa kembali uang ini? Saya berdoa lagi 1 minggu dan kita melihat apa yang Tuhan memberikan jawaban. 他说：“你把这些钱拿回去，我们再等1个星期，我再祷告，看神给我怎么答应。” Saudara, yang mau saya katakan adalah bahwa setiap kita ketika kita menerima berkat yang tidak terduga, saudara, memiliki respon yang berbeda-beda. 所以我们知道，我们得到意想不到的恩典，但是我们有不同的反应。 Tetapi saudara, di dalam semua itu minimal kita mesti belajar sesuatu yang membuat kita semestinya semakin mengenal Tuhan. 所以至少我们从这些这个地方，我们还有从中学习更认识我们的神。 Saudara, kita perhatikan kisah Laban dengan Yakub ini. 所以我们看到拉班跟雅各这个故事。 Setelah 14 tahun Yakub itu tinggal di rumah Laban, kemudian Yakub itu minta izin pulang, saudara. 所以我们知道雅各跟拉班做了14年，他要回去。 Selama kehadiran Yakub di tempat Laban itu, Tuhan memberkati Laban itu dengan luar biasa, berlipat ganda hartanya. 所以当雅各在拉班的家，所以这个拉班他的产业就越来越丰富了。 Dan Laban mengakui juga bahwa semua itu yang dia dapat adalah berkat daripada Yakub. 所以我们知道拉班也知道，他说我从这些得到的也是从雅各来的。 Jadi sebetulnya tidak heran kalau Laban itu berusaha menahan Yakub selama-lamanya di rubahnya. 所以难怪这个拉班要雅各一直待在他的家里。 Saudara, di ayat 27 itu Laban ngomong, sekiranya aku mendapatkan kasihmu, 他在24节，如果我得到你的宠爱， aku ini mertuamu. 因为我是你的这个岳父。 Kemudian di ayat yang ke-28, 在28节里面， Laban ngomong lagi, bujuk lagi Yakub, kalau gitu kamu tentukan upahmu berapa yang mesti kubayar. 他说如果这样的话，你定的工价你要还我多少？ Kemudian ayat yang 31, 所以在第31节， Laban ngomong, apa yang mesti aku perbuat bagimu supaya kamu bekerja lagi? 他说我怎么样做好叫你再跟我做。 Saudara, kita perhatikan di sini. Di ayat 27 itu, Laban itu berusaha untuk menggelisahkan hati Yakub. 所以在27节这雅各要给拉班，他给他焦虑。 Aku ini mertuamu, kamu pikirkan baik-baik. 他说我是你的丈人，你要好好的想。 Ayat 28 itu Laban berusaha menyentuh akan nilai value yang Yakub ingin dapatkan selama ini. 所以在28节，他这个拉班要给雅各他得到的。 Kamu sebut saja berapa yang mesti saya 他 bayar. 说你要我给你多少？ Nah, saudara, kalau kita melihat perikop ini dan juga di pasal 31 ayat 42, saudara. 如果我们从第31节到42节， Jadi sebetulnya kita dapat menilai 我们能够把它一个估计。 Laban ini adalah tipe orang yang berusaha menggunakan segala sesuatu untuk mencapai apa yang dia inginkan. 所以拉班他用不择手段的要什么他都要得着。 Jadi Laban ini sebetulnya berorientasi kepada bagaimana memperoleh berkat itu. 所以拉班意思说，我怎么样从你那里得到恩典？ Karena dia tahu sekali bahwa ketika Yakub terus bekerja di rumahnya, dia pasti akan mendapatkan berkat yang lebih banyak lagi. 他知道雅各如果一直在他家里工作，他会得到更丰盛的那个财富。 Jadi saudara, hidup kita ini kita tidak bisa berorientasi kepada berkat saja. 所以我们的生活不是要专靠这个恩典而已。 Kalau Tuhan itu memberkati kita, saudara, tidak sekedar kita itu takjub, senang, ya dapat berkat dari Tuhan. 如果神给我们恩典，我们就会很喜乐。 Saya tidak percaya Tuhan itu memberkati kita hanya membuat kita itu senang, takjub. Apakah sekedar itu? 我相信神给我们的恩典不是要给我们喜乐，给我们惊讶而已。 Saudara, kalau kita tidak belajar sesuatu, saudara, tidak membuat kita semakin mengenal Tuhan, next time lebih baik kita tidak usah minta berkat kepada Tuhan. 如果恩典给我们，我们没有更认识神的话，我们以后还是不要得到这个恩典。 Tetapi saudara, kalau kita perhatikan dari sisi dari sisi Yakub sangat berbeda sekali. 如果我们看到另外一个角度，看到雅各非常不一样。 Kalau perhatikan ayat 29 sampai 30 itu, 如果我们从29到31节， Yakub tuh ngomong begini. 所以雅各讲说。 Engkau tahu aku itu bagaimana bekerja denganmu, begitu keras, begitu bertanggung jawab. 他说：“我跟你做工，我尽我的能力去做。
Tetapi sebetulnya bukan oleh karena aku, tetapi Tuhan memberkati engkau. 但是不是因为我，因为上帝赐给你恩典。 Jadi saudara, Yakub di sini mempercayai bahwa semua berkat itu adalah karena Tuhan yang menyertai. 所以雅各他知道这一切都是神所赐的恩典， Jadi bukan semata-mata karena saya bekerja, saya berusaha, bukan itu. 不是因为我在你的家里很勤劳而得到这些，不是。 Oleh karena bagian sebelumnya di pasal 28 itu Tuhan sudah berjanji 所以在28章啊，神已经应许， bahwa Tuhan itu akan menyertai, akan melindungi Yakub kemanapun Yakub itu pergi. 所以神应许雅各，无论你到何处，我都与你同在。 Tuhan ngomong, aku tidak akan meninggalkan engkau. Apa yang kujanjikan akan kuberikan kepadamu. 所以神说，我不配下你，你所要的我一定给你。 Dan kita tahu saudara, setelah 6 tahun kemudian dan Yakub bekerja lagi bersama dengan Laban, 我们知道啊，6年之后，在雅各再重新跟他做的时候， Tuhan memberkati Yakub itu luar biasa saudara, dengan berkat yang melimpah. 所以我们看到神祝福雅各是那么的丰盛。 Jadi Yakub sangat paham sekali arti penyertaan Tuhan. 所以雅各他非常清楚神的同在， Dan Yakub sangat mengerti bahwa berkat itu adalah sumbernya dari Tuhan. 他知道这一切的祝福恩典都是从神来的。 Jadi kita lihat ya, antara Laban dan Yakub ini punya karakter yang sangat berbeda sekali. 所以我们来看拉班跟着雅各，他们有不同的那种性格。 Yang satu ingin sekali memperoleh berkat itu sebanyak-banyaknya. 一个要尽量的从神得到很多的恩典， Tetapi Yakub melihat bahwa karena penyertaan Tuhan, kehadiran dia itu merupakan juga jadi saluran berkat. 所以雅各认为我有在，就是因为我成为你的祝福。 Jadi saudara, kalau kita belajar dari bagian ini saudara, 如果我们从这一例我们学习到， orang-orang yang diberkati Tuhan itu saudara, kita mesti sadar bahwa kita juga mesti jadi saluran berkat. 所以我们被神所赐福的恩典，我们要成为流通的管子流出去。 Itu bagian yang sebagai pendahuluannya saudara ya. 这好像这个 Saudara 今年做的。 Kemudian bagaimanakah respon seorang yang memahami bahwa Tuhan itu bersama dia dan menyertai dia? 那我们怎么样去明白神跟他同在，与他同行？ Nah, saudara perhatikan ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa bagaimana cara Laban berusaha menahan Yakub selama mungkin. Saudara. 所以我们知道拉班一直要把这个雅各留在他的家里。 Kemudian terjadi percakapan, kemudian negosiasi dengan antara Yakub dengan Laban, saudara. 当他们两个已经商量好了之后， Kemudian sampai ayat 31. 在第31节。 Oke, Yakub ngomong begini, selama 14 tahun aku bekerja, oke, kita tidak perlu hitung-hitungan lagi. 所以雅各跟老板讲：“我跟你做了14年，我们不要再计算什么了， Tidak usah kau berikan apa-apa kepadaku. 你不要再用什么给我了。 Yakub juga nggak usah menyebut upah lagi. ”所以雅各也不要跟他讲这个工钱的问题。 Dan Yakub juga tidak menuntut Laban, kamu mesti lakukan itu ini, tidak lagi. 所以雅各也告诉拉班，你不要做这个，不要做那个了。 Yakub hanya mengatakan, oke, saya mau kembali bekerja mengembalakan kambing dombamu. 他说雅各说我要再重新来牧养你的群羊 Dengan syarat atau dengan catatan, 你要有一个承诺 segala kambing domba yang berbelang-belang dan berbintik-bintik, itulah upahku. 如果有斑点的，有个纹，有那个深纹的，这500亩， Ya. 那个是你的工价。 Di sinilah sebetulnya Yakub itu sedang mempertaruhkan kejujurannya. 所以在这里我们看到雅各他用他的诚心诚意在做， Sedang mempertaruhkan imannya, apakah Tuhan itu menyertai dan memberkati Yakub. 他要在正视是不是神跟他同在。 Ya, tapi bagi Laban, saudara, ketika Laban mendengar hal itu, saudara, 当拉班听了这些话之后， Laban itu langsung menyetujui, oke, kita sepakat. 所以拉班就直接跟他讲：“好，我们就这样承诺了。 Kenapa, saudara? ”为什么？ Laban berpikir normal. 我们知道拉班他很正常的， Karena kambing domba berbintik-bintik, bercorong-corong atau berbelang-belang itu sangat jarang sekali didapat. 他认为这些有斑点有纹的，我很少能够得到。 Mungkin Laban berpikir, menantuku ini kayaknya sudah stres kali. 他认为我这个年纪已经好像已经很压抑了。 Laban percaya dengan hukum alam. 拉班知道这个自然律， Di mana ternak biasanya melahirkan anak yang sama dengan warna induknya. Ya tidak jauh berbeda gitu loh. 一切的性处，如果他在生的时候，他
它跟它的这个母的都是一样的颜色。 Sedangkan Yakub percaya sekali dengan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. 但是雅各他知道有神与他同在， Kemudian mereka sepakat 所以他们就承诺了， memisahkan kambing domba dan menentukan jarak 3 hari jauh 所以他 perjalanan. 们就把这些分开之后，他们有一个距离有离3天的那个路程。 6 tahun kemudian Tuhan memberkati Yakub itu dengan kambing domba yang berbintik-bintik dan berambelang dan menjadi milik Yakub sangat berlimpah. 我们知道，在6年之后，就神赐给雅各这些有斑点有纹的很多很多。 Setelah bagian ini kita melihat secara spiritual, 在这里我们看到，如果我们用灵性去看， kita melihat bahwa Yakub itu berserah kepada 我 Tuhan. 们看到雅各把这一切都交托在神的手中， Dia mempertaruhkan iman dan kejujurannya. 所以他将他的权势跟他的信心放在神的 Sisi yang 手 lain, 上。 saudara, selama 20 tahun Yakub menghadapi tantangan yang tidak mudah. 我们知道有20年之间这个雅各面对很大的挑战。 Kalau kita perhatikan pasal 31 ayat 42 itu, saudara ya, 如果我们看31章第42节的话， Yakub itu ngomong, 我们知道雅各他说， sebetulnya bagaimana Laban itu berlaku tidak fair, tidak adil. 我们知道拉班所做的是其实是不很合理的， Tetapi Allah itu memperhatikan kesengsaraan dan penderitaanku. 但是神知道雅各一切的苦楚。 Saudara, sebetulnya bagi Yakub, 其实对雅各来说， bisa saja sebetulnya dia pergi meninggalkan rumah Laban, saudara. 其实他也可以离开拉班而去 Artinya tidak perlu menunggu 20 tahun. 我其实不必等20年。 Kenapa saya masih takut? 他要怕什么呢？ Karena Tuhan sudah berjanji kok. Kemanapun aku pergi, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati. 因为神已经应许，无论我往何处去，他都必与我同在。 Dan Tuhan akan menuntun aku kembali pulang ke negeri nenek moyangku. 所以神会引导我回到我自己的家乡。 Jadi aku mau kemanapun aku tidak khawatir mestinya. 无论我到何处去，我根本不必焦虑。 Tetapi saudara, Yakub ternyata tidak memilih jalan itu. 但是我们看到雅各他没有走这条路， Dia tetap di rumah Laban bekerja hingga 20 tahun dan dia menunggu sampai waktunya tepat dan Tuhan suruh pulang, baru dia pulang. 所以他在20年的时间在拉班的那边他等到上帝叫他回去，他才回到他的家乡。 Saudara, Yakub tidak mengambil jalan pintas. 我们看到雅各没有走捷径， Yakub mengikuti pimpinan Tuhan. 所以雅各他照着神的引导。 Karena Yakub tahu sekali, 因为雅各清楚， karena penyertaan Tuhan itu tidak pernah salah di dalam 我们 hidupnya. 知道，因为神的同在完全不曾说有什么配下的。 Saudara, saya nggak tahu pergumulan saudara saat ini. 我不知道你的挣扎是什么。 Di tengah pandemi ini, saya juga tahu kesulitan serba besar yang saudara alami. 我们知道，在这个疫情当中，我也知道你所面对的问题， Tapi saya mau memberitahu saudara, 但是我要给你们知道， Tuhan yang kita percaya dan sembah itu 我们所敬拜的神 adalah Tuhan yang hidup, yang tidak pernah salah, memimpin akan hidup kita. 所以他完全对我们的生活的引导完全没有错的。 Jadi berserahlah kepada 所 Tuhan. 以我们把一切献给神。 Sebagaimana Yakub menghadapi kesulitan yang tidak mudah, dia terus percaya pada 我们看到 pimpinan Tuhan. 神雅各所面对的这么多的困难，他还是把这些献给神。 Namun demikian, saudara, kita perhatikan ayat pasal 37 ayat sampai 43. Saya tidak bacakan bagian ini ya. 虽然 Setelah 我们 itunya. 看到这样，我们来看37节下去。 Sebetulnya bagian ini menimbulkan pertanyaan bagi saya, saudara. 所以其实这些经文成为我的问题。 Sebetulnya untuk apa Yakub melakukan itu? 所以雅各为什么这样做呢？ Untuk apa Yakub memikirkan bagaimana cara supaya kambing domba itu menghasilkan keturunan berbelang-belang dan berbintik? Untuk apa? 所以为什么雅各会想我这些这个杏树的火蚁，我给它有斑点？ Sampai Yakub itu berusaha mengambil dahan pohon hawar, 所以我们看到雅各已经拿了杨树、 pohon badam, dan Asal- pohon berangan. 圣树以及枫树的嫩枝。 Memang saudara dalam penelitian, pohon-pohon ini punya kegunaannya, saudara. 我们知道这些树枝它有自己的功用。
Ya, memang ada bagian pohon yang hasil buah badam itu adalah dipercaya untuk kesuburan. 可能杨树我们知道会肥沃 Pakan ternak 给这个牲畜吃 dan bisa berbelang-belang, saudara. 以致能够产生有花纹。 Tetapi sebetulnya Yakub tidak perlu melakukan itu, saudara. 其实雅各他不必这样做的， Oleh karena Tuhan sudah berjanji kok, dan di pasal 31 diulang Yakub di sana. 所以在31章神已经跟他应许了。 Bahwa kambing domba yang berbintik-bintik dan belang itu adalah atas petunjuk Tuhan. 如果那些有纹有点的，这是神的指示。 Ayat 8-nya dari pasal 31 ayat 8, saudara. 我们在31章第8节， Di sana dikatakan kok, 在那边讲， Tuhan itu bisa mengubah kambing domba mau warna apa. 所以神有权柄，他要使这个杏树变什么颜色。 Kalau Laban itu ngomong yang berbintik-bintik punya Yakub, akan terjadi demikian. 如果他要这样的斑点，一定成就的。 Atau sebaliknya akan terjadi demikian. 如果你要相反过来，也是能够成就的。 Mengapa seolah-olah Yakub itu ingin membantu Tuhan menggenapi janjinya? 为什么雅各要帮助这个神，要他的应许把它成就过 Apakah 来？ Yakub tidak yakin sebetulnya dengan 好 pimpinan 像 Tuhan? 自己不大有信心这样。 Nah, sebetulnya pada zaman itu, saudara, 在那个时代， ada sebuah kepercayaan yang salah. 我们知道有一个错误的一个信仰， Yang beranggapan bahwa apa yang dilihat oleh ternak pada saat berkelamin akan berpengaruh pada anaknya. 他认为如果在牲畜他看到什么样的颜色，他的所生的孩子就是这样的颜色。 Sebetulnya secara ilmu pengetahuan tidak akan berpengaruh kepada genetika 所以 sebetulnya. 我们知道，如果用科学的证明来讲，根本不可能有这样的。 Jadi dalam hal ini menurut saya harusnya tidak perlu Yakub melakukan hal itu. 所以我认为如果这样雅各根本不需要做这样的事情。 Tuhan dapat melakukan apapun. Kamu percaya saja dan kamu berserah. 只要你相信神能够做什么事情出来。 Jadi saudara, dalam perjalanan iman ini kita tidak perlu sebetulnya melakukan hal-hal yang tidak perlu sebetulnya. 所以在我们的信心的道路上，其实有一些不需要我们去做的。 Yang perlu kita lakukan sebetulnya kita mengikuti Tuhan, kita belajar mengandalkan Tuhan. 所以我们应当做的是，我们要跟随主，我们要依靠主， Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. 我们能够全身全意的献给他。 Bekerja dengan jujur, dengan tekun, dengan bertanggung jawab. 所以我们做的要诚心诚意的去做。 Urusan berkat biarlah menjadi urusan 我 Tuhan. 们知道一切的恩典是神他自己会分配的。 Nah, saudara, seseorang yang memahami akan penyertaan Tuhan, 如果一个人他明白上帝的同在， yang tahu bahwa Tuhan akan menuntun dia, 知道上帝必引导他， di dalam hal-hal praktis dia mesti menunjukkan sikap yang benar, saudara. 所以在无论什么样的事情，他一定要有很正确的态度。 Nah, kita perhatikan bagaimana respon praktis daripada Yakub ya. 我们来看这个雅各他所反映的是什么？ Di dalam pasal 31 di sana menceritakan Yakub itu pulang kembali ke negeri nenek moyangnya. 所以31章说雅各回到他的家乡。 Ketika Laban tahu, Laban itu berusaha mengejar Yakub. 我们知道当拉班知道的时候，他要去追赶他。 Dan ketika mereka ketemu terjadi percakapan yang cukup panjang, saudara. 当他们遇见了他，也讲了很多的话。 Yang terjadi beberapa peristiwa yang akhirnya membuat Yakub itu kesal dan marah, saudara. 所以之后是雅各非常的懊恼。 Yakub ngomong apa? 所以雅各怎么说呢？ Begini, saudara. 他这样说 Yakub mengatakan, selama 20 tahun aku bekerja, kambing dombamu tidak pernah keguguran dan tidak pernah aku makan. 他说：“我跟你做20年，你的一些群羊我没有吃过，也没有好像有展示掉。 Yang diterkam binatang buas tidak pernah aku kasih tahu kamu. 如果被那些猛兽抓去的，我也没有告诉你， Aku sendiri yang menggantinya kan kepadamu. 因为我自己会把它赔出来给你。 Tetapi yang dicuri orang engkau selalu menuntut kepadaku. 但是如果被人家拖去，你常常说是我， Masih ingatkah? 你还记得吗？ 10 kali engkau mengubah upahku. 他说有10次你调整我的工价。 Kalau Tuhan itu tidak menyertai aku, 如果神不与我同在的话， kamu pasti membiarkan aku ini pergi dengan tangan hampa. 所以你会使我空手的回去。 Wah, saudara, kalau kita perhatikan ini, 如果我们注意到这件事情， kita bisa menilai sendiri karakter Yakub ini seperti apa. 所以我们知道这个雅各的性格会变成怎么样。
Saudara, menurut saya, 在我的来说， meskipun perkataan ini keluar dari mulut Yakub sendiri, 虽然这些话是从雅各的口中自己出来的， tapi saya melihat sebetulnya Yakub bukan tipe orang yang suka mengombar-ombar omongan, saudara. 我们知道雅各不是他很喜欢讲大话的， Tetapi karena kondisi dia begitu kesal dan marah sama Laban, saudara. 因为他在这样的情况下，他非常的对拉班非常的生气。 Yakub adalah seorang yang bekerja keras, seorang yang bertanggung jawab. 所以雅各他是一个很负责任，也是很勤劳的一个人。 Hal yang lain, saudara, teladan apa yang diberikan Yakub? 那么我们知道雅各给我们的典范是什么呢？ Meskipun ia mengalami kesulitan sekian tahun lamanya, 他 saudara, 虽然在几年中有遭遇到这样的一个困难， Yakub ternyata menghargai proses itu, saudara. 所以雅各他非常尊重这些过程， Ia tetap bekerja keras, 他还是一直 Ia 勤劳 jujur 的做，还是那么殷勤， ia bertanggung jawab, 他非常负责任， dan dia berintegritas. 所以他非常有那个Bisa dipercaya kira-kira seperti itu. 他是能够被人家信任的。 Sekalipun diperlakukan tidak adil. 虽然他被人家做的不公平， Saudara, mungkin ya, sekarang ini kita tidak seperti Yakub. 可能现在我们不像雅各一样， Mungkin kita bekerja tidak seperti Yakub pekerja keras. 我们虽然好像做工不像雅各那么样的那个很重的， Mungkin juga kita tidak begitu jujur 可 seperti 能我 Yakub. 没有雅各那么的诚实， Mungkin kita tidak begitu bertanggung jawab juga. 可能我们也没有很大的负责任 Artinya mau saya kata kita punya kelemahan lah ya. 我们意思是我们有很多的软弱， Saudara, yang saya mau katakan adalah saudara, 所以我要跟你们讲的， Yakub juga sebelumnya orang yang punya kelemahan. 我们知道雅各之前也是非常软弱的， Yakub itu pernah menipu kakaknya. 他曾经欺骗他的那个哥哥。 Sampai Esau kakaknya itu ingin balas dendam, ingin membunuh Yakub, tunggu papanya mati. 所以于是以扫要等他父亲死的时候，要把他杀害。 Yakub juga pernah ngelaboi papanya Ishak, ya. 所以我们知道雅各也曾经欺骗过他的那个父亲， Tetapi dalam perjalanan imannya itu Yakub itu bersedia ikuti tuntunan Tuhan. 但是在他的信心的道路上，他还是遵行神的引导。 Jadi kalau kita itu juga punya kelemahan, janganlah kita berkecil hati. 所以我们每个人都有我们的软弱，但是我们不要太去在意。 Pertanyaannya adalah maukah kita belajar, maukah kita berubah? 问题是我们是不是要改变，是不是要去学习？ Mengikuti apa yang menjadi pimpinan Tuhan. 我们要跟着神所引导的， Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita sekarang ini, 神所这个信靠给我们的， lakukanlah dengan baik dan benar. 所以我们要好好的去做， Lakukanlah dengan jujur. 我们用诚实的去做， Lakukanlah bertanggung jawab. 我们用负责任的去做。 Sekecil apapun yang saudara dipercayakan kepada saudara, kerjakanlah itu dengan baik. 就是连最小的事，你要好好的去做。 Saudara, saya membagikan sedikit pengalaman saya, saudara. 我来分享一些的经验。 Sekitar 2017 saya keluar dari tempat pelayanan saya sebelumnya. 2017年，我从我的侍奉中出来。 Di gereja sebelumnya saya melayani Tuhan itu sebagai gembala hampir 10 tahun. 我在我的那个教会以前的教会有10年的时间在奉。 Setelah saya keluar sekian lama, setelah saya berdoa, saya bergumul, saudara. 我祷告之后，我就离开了那个教会。 Saya merasa dan saya bertanya, apakah saya ini orang yang setia? 所以我很挣扎，我在想，是不是我是一个很忠心的人， Apakah saya ini orang yang tidak bertanggung jawab? 而是我一个不负责任的人？ Tetapi saudara, dalam perjalanan rohani saya, saudara, 我的灵性， saya belajar dari perumpamaan tentang talenta itu. 所以我就从恩赐那边去学习。 Jadi setiap hal yang Tuhan percayakan itu yang kita mesti kerjakan dengan baik.
所以神所托付我们的每一件事情，我们要好好的去做。 Sekecil apapun itu kita kerjakanlah dengan baik. 无论是从最小的事，我们要诚实的去做。 Akhirnya saya disingkapkan. 所以我们就有一个很好的一个性格。 Jadi bukan kepada sebuah denominasi gereja sebetulnya. 我们不是是依靠怎么样的一个教会的背景， Tetapi kita setia, kita bekerja, kita bertanggung jawab itu kepada Tuhan. 但是我们要勤劳的去做，诚实的做，负责任的做，是为着神而做。 Bagi saya saudara, pelayanan sekecil apapun dipercayakan itu prinsip kerjakanlah dengan sebaik-baik. 所以我的那个意思就是，从最小的，无论他怎么样托付我，我要好好的去做。 Saudara, baru-baru ini kami merayakan mengenang ya 1 tahun sebuah pelayanan yayasan yang saya dirikan, saudara. 我们有一个机构，我们已经纪念一年的时间。 Ketika tahun lalu saya mencoba sebelumnya bergumul dan tahun lalu kami mendirikan sebuah pelayanan ini, saudara. 所以在那个上一年，我也在挣扎，但要着侍奉的时候， Saya berkata kepada rekan-rekan pengurus, sekecil apapun, kalau Tuhan percayakan satu, kita kerjakanlah satu dengan 所以 baik. 我跟我的同僚講，無論神托付我們最小的事，我們要去做。 Nah, saudara, ketika bulan Februari bulan lalu kami mengenang 1 tahun akan berdirinya yayasan. 所以在2月 didirikan, 份，我們已經有1年的時間在工作了。 saya sebetulnya menjadi takut, saudara. 所以我變成好像很恐懼一樣。 Karena dari acara yang kami buat itu kami meminta kesaksian daripada rekan-rekan yang kami kerjasama melayani. 因為我們所做的那個1年的時間，我要一些同僚他們的見證。 Jadi salah satu sekum, satu gereja yang ada di Sulawesi sana, saudara. 所以在苏拉威西那邊有一個這個同工。 Ya, dia memberikan sebuah kesaksian dan memberikan sebuah atau pernyataan itu membuat saya itu takut, saudara. 所以他給我一個見證，使我覺得很害怕。 Saudara, dia mengatakan bahwa saya bersyukur sekali kepada Tuhan, kami itu seperti menemukan sebuah mata air. 他說：“我們非常的感謝上帝，好像我們已經得到一個水泉。 Yang selama ini kami mencoba mencari-cari, kami tidak 因為 mendapatkannya. 我們在這一路來一直在找，完全找不到， Dan sekarang kami menemukannya, kami sungguh bersyukur. 所以我們有找到了一個水泉，我們非常的感恩。 Saudara mendengar itu sebetulnya saya takut dan gentar 所 sebetulnya. 以我聽到那一件事，我非常的震驚。 Tetapi yang prinsip bagi saya adalah kalau Tuhan percayakan satu atau yang kecil, kerjakanlah bagian yang satu itu dengan sebaik-baik. 所以我就認為，從這樣最小的事情，你就要好好的去做。 Saudara, demikianlah yang mesti kita kerjakan dalam hidup kita beriman hari lepas hari. 所以我們在我們的信心的道路上，我們每天就好好的去幹。 Sisi lain, kadang mungkin hidup kita seperti Yakub. 所以在另一方面，可能我們好像雅各的生活一樣。 Lagi kesulitan atau kita sedang terpuruk mungkin saat ini. 可能我們會越來就越糟的， Saudara tidak perlu kecewa. 所以你就不必焦慮。 Belajarlah bersyukur dan percayalah bahwa Allah peduli atas kesusahanmu. 所以你要存着感恩學習我知道神必與你同在。 Ia mampu mengubah air mata menjadi mata air kegirangan. 所以他能夠使你的眼淚成為泉源。 Dan yang terakhir, saudara, milikilah karakter orang-orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan. 所以我們要擁有一個真正的認識上帝的那種性格。 Saudara, di dalam satu penelitian oleh Thomas Stanley, saudara. 在一個多馬斯便利的調查中， Saudara, dari 100 faktor yang mempengaruhi akan kesuksesan seseorang, saudara. 在100個那個事件能夠改變一個人。 Tahukah Anda bahwa IQ itu berada di urutan ke-21? 我們知道這個智商是在占21位， Sekolah di sekolah terbaik itu urutan ke-23. 所以在最好的學校是在第23位。 Kamu lulus dengan nilai yang sangat memuaskan itu di urutan ke-30. 如果你用很高的那個學分，你是在第30位。 Secara singkat saja, saudara. 所以我們就把它縮短。 Tahukah saudara,
faktor pertama apa yang mempengaruhi kesuksesan itu? 那么什么是第一的能够去影响的？ Yang sangat berpengaruh adalah kejujuran. 所以能够影响的是第一的就是你的诚实。 Jadi saudara, milikilah kejujuran. 所以你必须要有诚实的心， Milikilah karakter itu. 你必须有这样的性格。 Berserahlah kepada Tuhan, percayalah Tuhan akan memberkati 所以 saudara. 把一切献给神，神一定会祝福你的。 Mari kita berdoa. 我们进入祷告， Tuhan, kami menghampiri Engkau. 主，我们接近你。 Hamba-Mu selesai berkata-kata. 我们知道仆人已经讲完了， Kami berdoa kiranya firman yang telah kami dengar ini, 我们在祷告，我们所听到你的话， kami boleh mampu mengerjakan dalam hidup hari lepas hari. 好，在我们的每一天的生活，我们只要好好的去做。 Tolonglah kami Tuhan, 主啊，你帮助我们， di dalam segala kelemahan kami ini, 在我们一切的软弱上， kami boleh menjadi alat yang menyenangkan akan hati Tuhan. 能够成为一个你喜欢的器皿， Sehingga kehidupan kami ini 好叫我们的生活 boleh menjadi berkat kepada banyak orang. 能够成为别人的祝福， Sehingga hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. 因为你的名被高举。 Inilah permohonan kami dan doa kami kepadamu. 这是我们的请求和我们的祷告， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名求， Amin. 阿门。 Tuhan Yesus memberkati kita semua. 神祝福你。 Bersama dengan seluruh umat percaya, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Sekalian saya mengajak kita untuk berdoa bagi beberapa pokok doa menjelang Jumat Agung dan Paskah. Kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, turut terlibat di dalam berbagai permasalahan-permasalahan kehidupan manusia. Dan saat ini kiranya mengingat cinta kasih Tuhan, kita juga boleh mengambil sikap yang sama di tengah pandemi seperti ini. Kita boleh diingatkan penderitaan-penderitaan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami kesulitan di tengah pandemi ini. Mari kita menyatukan hati, kita berdoa. Kita berdoa bagi keluarga yang berduka karena kehilangan orang yang dikasihi, karena menjadi korban COVID-19. Kita berdoa juga bagi mereka yang saat ini masih terjangkit, supaya Tuhan juga menjamah dan menyembuhkan. Kita berdoa bagi para dokter, perawat, para medis yang saat ini sedang berjuang mengatasi wabah virus ini. Kita berdoa supaya Tuhan yang memberikan mereka kesehatan dan memberikan mereka kekuatan. Mari kita berdoa untuk hal ini. Bapa di dalam kerajaan sorga, menjelang Jumat Agung dan Paskah ini kiranya kami boleh diingatkan kembali bagaimana Allah begitu mengasihi dunia ini, dan Allah mau terlibat mengatasi masalah-masalah yang terjadi di dunia ini. Kristus merasakan penderitaan-penderitaan, pencobaan-pencobaan yang dihadapi oleh manusia. Kiranya kasih Kristus juga mengingatkan kami supaya kami juga mengasihi orang lain. Di tengah pandemi seperti ini ya Tuhan, kami diingatkan banyak keluarga yang berduka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Penghiburan dan kekuatan-Mu kiranya Tuhan berikan dan nyatakan kepada mereka, sehingga mereka yang kehilangan orang yang dikasihi boleh dikuatkan menghadapi dan melewati hari-hari ke depan. Jikalau saat ini masih ada yang terjangkit COVID-19 dan sedang berjuang,
Kiranya ya Tuhan, Engkau juga menolong, memimpin, memberikan kesembuhan bagi mereka. Dan kami juga berdoa bagi para dokter, perawat, para medis yang bekerja sebagai tenaga kesehatan. Saat ini mereka sedang berjuang. Mereka menjadi ujung tombak. Kiranya kami juga boleh mendukung mereka, menguatkan mereka, dan juga terlibat menolong mereka dengan menjaga protokol kesehatan dengan baik. Kiranya ya Tuhan, Engkau melindungi mereka ketika mereka bekerja. Engkau memproteksi mereka. Sehingga melalui mereka ya Tuhan, dengan perjuangan mereka, wabah COVID-19 ini boleh juga Tuhan dengan kemurahan-Mu boleh melaluinya. Dengar doa kami Bapa yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekalian yang kedua, kita doakan persiapan Jumat Agung dan Paskah. Kiranya semuanya itu boleh membawa kita untuk mengikuti rangkaian ibadah yang sudah disusun dengan baik. Melalui ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita boleh menemukan kedalaman kasih Tuhan kepada kita. Di mana Tuhan Yesus sudah mati dan menyelamatkan kita. Mari kita berdoa untuk acara kita sehingga kita boleh diingatkan kembali dan boleh merasakan kedalaman dari kasih Tuhan. Bapa, saat ini kami juga berdoa bagi rangkaian ibadah kami dari hari Kamis, Jumat Agung maupun Paskah. Kiranya Tuhan yang memimpin rangkaian ibadah kami, menolong kami untuk ikut berpuasa, menolong kami untuk ikut berdoa dan mengingat cinta kasih Tuhan melalui Jumat Agung dan kemenangan Kristus melalui Paskah. Kiranya Tuhan rangkaian ibadah kami boleh merasakan kasih Tuhan yang limpah, kedekatan dengan Tuhan yang semakin dekat ya Tuhan. Sehingga kami rindu ya Tuhan dengan mengingat momen kematian dan kebangkitan Kristus. Hidup kami juga boleh semakin menyerahkan kepada Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya jemaat-Mu juga boleh terlibat bersama-sama mengikuti rangkaian ibadah ini ya Tuhan. Pimpin, sertai dan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami. Amin. Mari sekalian kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan melalui hamba-Nya. Kiranya kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus pimpinan, serta penyertaan dari Roh Kudus senantiasa memberkati hidupmu, sehingga hidupmu boleh menjadi berguna dan menjadi berkat bagi orang lain dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Saat teduh ibadah kita selesai. Saudara sekalian, saya akan membacakan beberapa warta memperingati hari kematian Kristus dan juga hari Paskah. Kita akan mengadakan beberapa rangkaian ibadah dan acara. Pertama kita akan berpuasa bersama, yaitu hari Rabu dan hari Kamis tanggal 31 Maret dan 1 April. Puasa dilaksanakan dari jam 6 sore sampai jam 12 siang. Jadi dari Rabu jam 6 sore, Kamisnya jam 12 siang, dan dilanjutkan kembali tanggal
1 Aprilnya dari jam 6 sore sampai jam 12 siang pada tanggal 2 April. Kita boleh mengingat dan juga boleh merasakan bagaimana Kristus juga berpuasa, dan kita juga boleh merenungkan firman Tuhan untuk membawa kita semakin dekat dan memahami akan karya Kristus di atas kayu salib. Dan juga saudara sekalian, hari Kamisnya tanggal 1 April ada persekutuan Prapaskah melewati Zoom. Nanti link Zoom-nya akan di-sharekan kepada saudara sekalian melalui WA. Dengan tema janji kemenangan yang disampaikan oleh Pendeta Kasmin. Dan juga persekutuan Prapaskah ini di hari Kamisnya disertai dengan perjamuan kudus. Diharapkan jemaat dapat mengambil anggur dan juga roti perjamuan di gereja. Dan ibadah Jumat Agung dilaksanakan tanggal 2 April jam 8 pagi. Dengan tema dari kuasa kegelapan kepada kerajaan terang disampaikan oleh Pendeta Robin Simanjuntak. Dan ibadah Paskahnya hari Minggu tanggal 4 April dilaksanakan jam 8 pagi melalui YouTube. Dengan tema dari perbuatan dosa kepada perbuatan baik yang disampaikan oleh Pendeta Rusdi Japri. Ibadah minggu pertama akan juga disertai perjamuan kudus. Dan saudara sekalian diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan perpuluhan, persembahan misi, dan persembahan ucapan syukur. Dan diingatkan kepada saudara sekalian yang akan dibaptis, ada kelas prabaptisan dan atestasi. Ada upacara akan dilaksanakan di gereja hari Sabtu tanggal 3 April. Acara akan dimulai jam 10 pagi. Jadi bagi saudara sekalian yang akan dibaptis dan atestasi, diwajibkan mengikuti kelas prabaptisan dan juga mengikuti acara baptisan dan atestasi yang dilaksanakan di tempat ini. Itu saja pengumumannya. Tuhan memberkati saudara sekalian semua. Amin.